أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan ini Allah Ta'ala pilih wajah-wajah hati-hati kita untuk hadir ke Dewan Baitus Salam ini, tak lain tak bukan untuk kita mempelajari kalamullah. Moga-moga kesungguhan kesanggupan ini Allah Ta'ala hitung sebagai amal saleh dan dengannya kita senantiasa berharap moga-moga Allah masukkan kita semuanya ke dalam syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah malam hari ini sebelum kita membaca Al-Quranul Karim, semisal yang terdapat dalam buku tajwid Al-Quranul Karim kita ini, tajwid Al-Quran Rasam Osmani yang dikarang oleh Haji Abdul Qadir Leong ini, yang terdapat pada muka surat terakhir iaitu penutup, maka dia anjurkan kepada kita untuk sama-sama menjaga syarat dan rukun-rukun bacaan Al-Quran. Syarat dan rukun-rukun bacaan Al-Quran. Katanya, sesungguhnya kita telah mengetahui hakikat ilmu tajwid pada pelajaran-pelajaran yang lepas. Bahawa untuk mengetahui cara seni bacaan izhar, idgham, ikhfa, iqlab, tarqiq, tafkhim, qalqalah, raum, ishmam, imalah, mad, makhraj dan sifat-sifat huruf dan sebagainya dengan betul dan tepat, maka para pelajar ilmu tajwid dan pembaca Al-Quran dinasihatkan untuk mempelajarinya dari bacaan guru-guru Al-Quran yang mahir dan bersanad sahih dalam bidang bacaan Al-Quran, kerana mereka lebih mengetahui tentangnya dan ia menepati syarat periwayatan Al-Quran secara talaqi dan musyafahah. Apa maksud talaqi? Saling bertemu. Musyafahah, saling melihat bibir di antara satu sama lain supaya kita tahu sifat dan makhraj huruf itu betul dan juga tepat. Talaqi menurut bahasa iaitu pertemuan yang membawa erti pengajaran dan pembelajaran membaca Al-Quran secara bersemuka, berhadapan di antara pelajar dan guru. Adapun musyafahah menurut bahasa secara oral yang bermaksud gerakan mulut. Gerakan mulut guru dapat diperhatikan oleh pelajar terutama yang berkaitan dengan makhraj dan juga sifat satu-satu huruf. Terdapat dua jalan ataupun dua cara pengajaran dan pembelajaran bacaan Al-Quran. Yang pertama, pelajar mendengar bacaan dari gurunya. Setelah itu, pelajar memperdengarkan kembali bacaannya kepada guru untuk ditasmi' ataupun disemak. Ini bentuk yang pertama. Dengar, kemudian baca kembali. Yang kedua, guru mendengar bacaan daripada pelajar serta memperbetulkan akan kesalahan atau kesilapan bacaan pelajar. Maksudnya pelajar baca terus, makanya guru tinggal nak baiki. Itu dipanggil tahsin tu. Tahsin qiraatul Quran, bukan tahsin Al-Quran. Tahsin qiraah, iaitu memperbaiki bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang bersanad sahih bersinambungan hingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bacaan mutawatir, iaitu dominasi riwayat yang pasti sahihnya bertepatan dengan apa yang telah berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menerima bacaan daripada malaikat Jibril alaihissalam dan Jibril menerima bacaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bacaan Al-Quran yang bersanad sahih adalah salah satu rukun yang penting daripada rukun-rukun membaca Al-Quran. Rukun bacaan Al-Quran itu ada 3. Jazakumullahu khairah. Yang pertama, bacaan yang mempunyai sanad yang sahih. Dan rantaian bacaan kita ini kita ambil daripada Hafs an Asim. Tak bolehlah ikut kadar bacaan, ikut kepala sendiri ataupun guru-guru yang tidak dikenali bacaannya. Dan yang kedua, bacaan bertepatan dengan bahasa Arab Fusha. Tak bolehlah kita nak baca macam orang Arab Mesir, huruf jim dia ganti dengan huruf ga. Maka tak bolehlah kita baca idza ga nasrullah. Tak boleh juga macam orang Mesir, huruf qaf diganti dengan hamzah. Tak boleh kita baca ul huwallahu ahad ataupun ul a'udzu birabbil alaq, falaq. So dia tak boleh. Huruf hamzah, huruf qaf menjadi hamzah. So dia kena pakai bahasa Arab fusha. Fusha maksud dia apa, Syam? Baku. Bahasa Arab baku. Saya hendak pergi ke pasar. Dia kena lagu tu. Dia tak boleh nak pakai bahasa kita panggil apa? Bahasa pasar lah kan. Pasar tak boleh, kena pasar jugalah. Tapi tak sebut pasar, sebut market kan. Tak boleh lah. Yang ketiga, bertepatan dengan menggunakan Al-Quran Rasam Uthmani. Alhamdulillah tamat susunan buku ini.
Jadi dia katakan dekat sini, semoga Allah memberkati siapa yang membacanya dan berdoa selamat untuk penyusunnya, semua kaum muslimin dan muslimat, dan selawat salam untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan sahabatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Taib, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tamatlah kita daripada pembacaan buku tajwid Al-Quran ini. Maka selepas daripada ini kita akan kembali kepada basic Iqra kita. Jadi saya senantiasa berharap yang kita semuanya ada dan juga bawa buku Iqra masing-masing. Jadi di malam hari ini insya-Allah siapa yang tak ada boleh dapatkan daripada Abu Talha. Ada stok ke itu kan? Insya-Allah. Apa tu? Tak apa. Hari ini kita cuma nak sentuh berkenaan dengan huruf hijaiyah sahaja. Baik, jadi kita tak pergilah kepada Iqra 1, 2, 3 dan seterusnya. Hanya buka muka surat 32 pada Iqra yang pertama. Iqra 1, muka surat 32. Ataupun bahasa mudahnya muka surat terakhir. Sebelum masuk Iqra 2, kita akan jumpa mengenal huruf hijaiyah. Jumpa tak, Syarul? Iqra 1, muka surat terakhir. Bukan muka surat terakhir Iqra 6. Okey. Muka surat 32. Nanti kita nampaklah kolom tu alif, bata sampailah pada huruf ya. Sekejap kita tunggu kawan kita dapat buka buku. Ahlan wa marhaban. Boleh. Jadi ini macam yang kita pernah sebutkan dahulu, dia merupakan silibus wajib. Setiap minggu kita akan sebut terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada Iqra 1, 2 dan 3. Jadi saya sebutkan kita ikut bersama-sama, dan sebelum kita bacakan Iqra ini, suka saya ingatkan jangan baca yang warna pink. Baca yang warna hitam supaya kita dapat tahu kadar ataupun cara menyebut huruf yang kita nak sebut. Pasal dia ada huruf terakhir tu. Okey. Jadi kita sebut sama-sama. Saya sebutkan, kita ikut bersama-sama. Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Tha. Jim. Ha. Kha. Dal. Zal. Ra. Zai. Sin. Shin. Sad. Dad. Ta. Dha. Ain. Ghain. Fa. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Nun. Waw. Ha. Hamzah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi alif sampai ya ini dipanggil huruf hijaiyah. Bermula alif sampai ya ada 29 huruf. Jadi malam hari ini benda yang kita nak baca ni benda penting sebenarnya. Tak apalah, siapa yang sampai, sampailah. Siapa yang tak sampai, insya-Allah kita cuba bawa ulangan-ulangan. Moga-moga dapat manfaat. Jadi, malam hari ini kita suka nak dengar setiap di kalangan kita baca daripada alif sampai ra, iaitu kolom yang pertama. Jadi saya harap kita dapat sebut macam yang kita dapat baca beramai-ramai tadi, dan tolong baca yang warna hitam, jangan baca yang warna pink. Boleh tak? Silakan Bun. Kat mana salah dia? Jadi alif sampai ya ni cuma 2 huruf je yang pendek. Alif dengan hamzah. Kita tak baca hamzah. Alif. Kita tak baca lagu tu. So kita kena baca laju pada 2 huruf ni. Alif. Hamzah. Yang lain ada huruf mad, kita baca panjang. Ba, ta dan seterusnya. Okey, syukran. Sampai ra saja kolom yang pertama. Saya kira kita habiskan lah kot. Ambil kolom yang kedua, zai. Okey, dia tak bunyi zai, dia bunyi zai. Pasal ada alif dekat tengah tu, kita baca panjang. Zai. Okey. Shin, huruf shin, dia tak melibatkan bibir, jadi tak payah muncung. Shin, tak nak. Shin. Sama juga sad, dot, ta, dha, tak berhajat kepada bibir. Sad.
Nampak dia pendek pula kan. To, zo, to, zo, ain, ghain, fa. So tadi fa. Tak cukup. Fa. Okey. Silakan abang. Bawan, qaf. Hamzah. Ya. Okey, syukran. Silakan. Nanti kita syarah satu-satu. Yang ni kita sebut je dulu. Ha. Ha. Hamzah. Ya. Bawah je. Boleh? Bawah je, tak nak. Baik, barakallahu fikum. Jadi hari ni kita nak bahas kolom yang pertama alif sampai ra. Jadi alif ni sebenarnya sebahagian menyatakan dia bukan huruf hijaiyah. Pasal dia dengan hamzah tu dia sama je. Kalau baris atas bunyi a, baris bawah bunyi i, depan u, a, i, u. Hamzah pun macam tu juga. Jadi bunyi a, i, u ni dia keluar dekat bawah tekak. Kalau hamzah ni lah. Sebab tu huruf alif ni dipanggil huruf jauf, huruf rongga. Dia keluar a, i, u, dia keluar daripada tekak ni bawa sampai ke depan. Jadi alif ni cara nak sebut dia bila dia baris atas macam hamzah sebiji. Bawah pun sama, depan pun sama. Jangan naik kat hidung. Jangan naik a, i, u. Salah. Dia kena bawah. A sebut i, u. Itu bunyi alif ataupun tempat keluar alif. Jadi kalau ba pula tempat keluar dia dua bibir. Dan sifat dia kena ni nipis. Ba. Kalau dah berbaris. Kalau tak ada baris lagi kita sebut dengan hamzah tu. Ba. Tapi kalau ada baris kita baca ba. Kita tak baca tebal. Bo. Tak, kita baca lembut. Ba. Huruf ta, macam mana cara sebut dia? Ingat lagi tak? Hujung lidah, langgar belakang gigi, atas. Ta. An'amta. So kita sebut ta ta ta. Dia mesti langgar belakang gigi, dia bukan langgar langit. Ta ta ta, salah. Dia kena langgar belakang gigi. Ta ta ta. Huruf sa macam mana nak sebut? Kena gigit lidah ataupun sepatutnya lidah ni kita langgar gigi atas ni. Sa sa sa. Tapi lebih mudah kita gigit lidah. Tapi bukan gigitan yang kuat ataupun keras. Cukup meletakkan lidah di antara dua gigi. Lembut. Sa. As. Is. Us. Jadi itu pembeza huruf sa dengan huruf sin. Kalau tak gigit lidah nanti jadi as, is, us. Tapi bila kita kata huruf sa, dia kena gigit lidah. As, is, us. Faham tak? Okey, itu huruf sa. Huruf jim tak ada kena mengena dengan bibir. Jadi jangan sebut jim. Jim tak ada kena mengena. Sebab jim keluar dekat tengah-tengah lidah. Langgar langit atas. Cuba sebut. Aj. Ij. Uj. Rasa tak tengah lidah kita langgar langit? Aj. So itu tempat keluar dia. Bukan aj. Ij. Uj. Ya, dia bukan macam tu. Dia tak ada kena mengena dengan bibir. Jadi once kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia bukan rajim. Dia bukan macam tu. Tapi ramai orang baca macam tu lah. Sebab tu kita datang kelas tahsin ni. Supaya huruf jim kita tak macam orang lain yang baca jim. Salah. Lepas tu huruf ha. Ha keluar dekat mana? Batang tekak. Kawasan tengah-tengah. Cuba sebut ah. Ih. Jadi once kita baca Bismillahirrahmanirrahim. So kita tak bolehlah samakan Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi ha simpul. Salah. Pasal dia bawa maksud yang berbeza. Jadi ha pedas keluar dekat tengah-tengah tekak. Yang ni nak kena tulis balik, nak kena simpan balik dalam memori. Sebab nanti once kita jadi imam, huruf ha tu kadang-kadang ada yang bertukar menjadi ha simpul. Nanti dia punya maksud lain. Baik, yang laju sikit, kita jalan laju sikit. Huruf kha, tempat mana keluar?
Tekak bahagian paling atas. So kita bunyikan ikh, so itu tempat keluar kha. Jadi sifat dia tebal ke nipis? Tebal. Dia tak boleh baca kha. Dia kena baca kha dan tak ada kena mengena dengan bibir, jangan pi kho. Tak betul. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma. Dia khalaq sebut. So dia tak ada kena mengena khalaqu. Tak ada. So kha keluar dekat atas tekak. Lepas huruf kha, huruf dal. Huruf dal macam huruf ta tadi. Tadi kita sebut ta. Hujung lidah langgar belakang gigi. Ta. Dal pun sama, langgar belakang gigi. Da. Sebab tu bila kita baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu, budu. Dia kena langgar belakang gigi. Bukan langgar dari langit, budu. Bukan. Iyyaka na'budu. Sebut. Maliki middin. Bukan langgar dari langit, middin. Bukan. Maliki yaumiddin. Apa beza dia dengan ta? Ta sangatlah nipis. Dal sederhana. Yang tebal siapa? To. Pakcik dia. Pakcik. Adik-beradik dia yang tiga ni kan. Ta, dal, to. Tiga-tiga tempat keluar sama. Hujung lidah, langgar belakang gigi atas. Tapi pembeza dia, ta nipis, dal sederhana, to tebal. Sebab tu kita baca sirata. Cuba sebut. Sama juga hujung lidah, langgar belakang gigi. Sirata. Kalau kita tak tebalkan dia, dia akan jadi sirata. Betul ke salah? Salah lah, nanti dia jadi huruf ta. Sebab tu kena tanda juga tempat keluar yang sama. Huruf ta, huruf dal, huruf to. Tadi kita sampai huruf dal kan. Maksudnya cara baca dia da. Di. Du. So kita kena rasalah iyyaka na'budu. Okey, kita pergi pada huruf berikutnya, huruf zal. Zal macam mana nak sebut? Macam sa tadi, kena gigit lidah. Jadi bila kita baca a'udzu, tak boleh a'uzu. Kalau a'uzu jadi huruf zai, tak mau. So gigitlah lidah. A'udzu. Za. Zi. Zu. Kita kena sebut macam ni supaya kita nampak dia punya perbezaan sebutan huruf. Baik, yang terakhir huruf ra. Jadi huruf ra ni juga dah lama sangat kita tak training. Kadang-kala saya perhatikan ramai di kalangan kita muncung mulut. Sebab huruf ra dia tidak melibatkan bibir. Sirata. Cuba sebut. Jadi huruf ra ini dia cuma sebatas hujung lidah, langgar langit bahagian atas. Cuba sebut ur. Baik. Jadi beza dia apa? Maka dah boleh. Ahlan wa sahlan yang baru datang. Ahlan wa marhaban. Tak apa, kita sikit je, laju je ni. 8.30 dah. Tak buka lagi? Dah buka dah? Dah. Okey, sekejap. Tak payah ni, nak kena ni tak? Nampak kan? Okey, jadi macam kita dah pernah bagi tahu. Ni contoh tu pula. Ni kita punya gigi. Nampak tak apa kan? Nampak? Okey, ni kita punya langit. Perempuan nampak ke tak nampak? Tak tahulah. Ni gigi kita, ni langit kita bahagian atas. Jadi ni kita punya lidah. Bila lidah kita langgar betul-betul langit yang berada di belakang gigi. Oh, tak dengar? Oh. Ayah. Kita Melayu kan? Ha? Apa jadi Abi pula? Baik, jadi ni gigi kita, gigi bahagian atas ni, gigi bahagian bawah kan. Jadi atas ni kita panggil langit. Jadi bila lidah kita pergi betul-betul bahagian hadapan sekali belakang gigi, dia akan keluar huruf lam. Cuba sebut al. Kena gigi ke tak kena gigi? Tak kena. So kena langit yang belakang daripada gigi sikit je. Il.
ul. Jadi bila kita baca Al-Fatihah, kita boleh sebut Alhamdulillah. Cuba sebut. Dan huruf lam ni langsung bukan termasuk di kalangan huruf qalqalah. Jadi dia tak boleh ada alla. Dia kena diam. Cukup. Jangan alla. Sebab tu lidah jangan cepat-cepat nak turun. Nanti dia takut dia jadi macam lantunan. Itu yang pertama. Kalau kita punya lidah ni dia langgar belakang sikit lagi, dia akan jadi huruf nun. Cuba sebut an, in, un. Jadi sebut an. Berasa tak lidah kita ke belakang sikit? Sekali lagi. An. Kalau kita ke belakang lagi sikit, dia akan keluar huruf ra yang kita tengah nak sebut ni. Ar, al, an, ar. Rasa tak lidah kita teng. Nah, jadi itu tempat keluar huruf. Jadi tak ada kena-mengena dengan bibir. Tak payah kita sebut ar, ir, ur. Tak boleh. Pasal tempat keluar dia hanya sebatas lidah dengan lelangit. Jadi kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Faham tak? Dia bukan manirrah. Tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba sebut. Jadi gitu je lah. Nak kita nampakkan huruf-huruf ni keluar dekat mana. Sekarang dah tahu, tak perlu kita nak muncung-muncung lagi. Macam kita dah bagi tahu, alif sampai ya, cuma ada 2 huruf je kita muncung. Waw, nun. Yang lain tak payahlah kita muncungkan. Low bateri. Cara tutup dia, tekan lama kata ni. Okey, off. Waw dengan nun sahaja kita muncung. Sebab tu once kita baca qul ya ayyuhal ka, muncunglah firun la a'budu ma ta'budun. Muncung. Tak apalah, betul dah tu. Jangan pergi tak muncung pula. Qul ya ayyuhal kafirun. Dia bunyi run. Tapi tak muncung, maksudnya sifat tu tak pergi betul-betul. Makhraj tu tak sempurna, menyebabkan bunyi dia tak solid. Tapi kalau kita muncung kafirun, dia akan bawa kesempurnaan pada sebutan dan juga bacaan. Itu yang kita nak kejar. Wallahu ta'ala a'lam. Alif sampai ra, ada siapa nak tanya apa-apa? Jelas? Huruf tha keluar kat mana? Kena gigit lidah. Sifat dia tebal ke nipis? Nipis. Syarul, huruf kha keluar kat mana? Atas tekak, tebal ke nipis? Boleh muncung atau tak boleh muncung? Sebab? Biar kawal dengan nun, barakallah. Bun, huruf dal keluar kat mana? Siapa yang jumpa belakang gigi? Lidah bahagian mana? Hujung lidah. Sebab tu dia lidah ni pun dia ada hujung, dia ada tengah, dia ada pangkal. Pangkal tu yang belakang sekali tu. Kalau kita sebut huruf qaf, dia punya aqa, iqa, uqa. So dia keluar dekat pangkal lidah. Abang Farid, huruf ta keluar dekat mana? Hujung lidah dulu. Hujung lidah langgar belakang sifat dia. Nipis. Barakallahu fikum. Huruf zal iti. Kena gigit lidah. Tebal ke nipis? Dia bunyikan dia. Za, zi, zu. Tebal ke nipis? Nipis. Mana boleh tebal? Dha yang tebal. Barakallahu fikum. Baik. Syam. Huruf jim keluar dekat mana? Apa? Tengah lidah langgar? Di langit bahagian tengah, bahagian atas. Betul. Jim. Nama apa, Syekh? Haziq. Ahlan wa marhaban. First time lah? Ya, barakallahu fiqh. Mari dah. Huruf ra tadi keluar dekat mana? Sebut dulu hujung lidah, langgar di langit, atas. So kita sebutlah. Kalau depan jadi lam, belakang sikit jadi nun, belakang sikit jadi ra. Jadi mudah aja sebenarnya. Kalau kalian dah hafal dia punya makhraj dengan sifat ni, insya-Allah bacaan Quran akan baik. Sebab bacaan Quran yang baik bukan berhajat kepada suara yang
Apa kita panggil tu? Yang merdu, yang lunak, tak. Kalau suara tak ada benda tu pun tapi makhraj dengan sifat huruf baca kena, sedap je. Syekh Huzaifi, ada lagu sangat tak? Mana ada lagu sangat mendata gitu je, tapi dia di antara guru tajwid yang paling syadid dekat dalam kelas. Banyak kali kawan-kawan saya semuanya kena baling dengan duster oleh dia. Hanya kerana tak tebal pada kha, pada qaf dan semisalnya. Jadi nak kena jagalah. Kita tak ada baling duster kat sini. Kalau kita punya lagi teruk itlaq barrah. Baik, jom kita sambung pada bacaan Al-Quranul Karim. Silakan. Ada dua pilihan. Sama ada nak ismam nasta'in ataupun nasta'in. Cukup, dua-dua boleh. Sebab apa dia nak muncung? Pasal nun tu dia berbaris depan. So ada yang berpendapat muncung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa nak baca macam itu betul? Siapa yang statikkan bibir pun betul? Pasal lidah langgar lelangit sahaja untuk huruf nun. Langgar lelangit je. Al sebut in. Sorry, al, an, ar. So dia ke belakang. So tempat keluar kat situ je. Baik, barakallahu fikum. Jom kita baca Al-Quran. Hari ini kita sambung pada muka surat 70 lagi 77. Ayat yang ke? Ayat last. Ya Allah. Panjang juga. Kita bahagi dua lah. InsyaAllah. Baik, tolong buka Al-Quran masing-masing. Bacalah Al-Quran ini dengan hati. Jangan baca dengan nafsu. Tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف 77. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Okey, orang pertama baca sampai ayyakbaru, yang kedua wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Bun, silakan. Okey, syukran. Cuma tadi bila ai tu macam saya sebut tadi, hamzah ni dia keluar dekat bawah kan. So bunyi dia ai. Dan dia jangan naik atas. Ayyakbaru. Dia tak bunyi macam tu. Ayyakbaru. Sila, Pak Farid. Wamang. Terus ya. Syukran. Cuma pada mat asli ni, macam kita dah sebut, kenapa dia nama lain dia mat tabi'i? Kerana tabiatnya dibaca oleh ahli qiraat, dibaca dua harakat. Tapi Abang Farid tadi baca panjang sikit je, setengah harakat terlajak, maka menunjukkan kurang
tabiatnya dijagalah. So kita jaga dua je. Wa kafa billah. Jangan wa kafa billah. Jangan terlajak sikit. Sebab dia nanti jadi tak berapa enak. Tapi kalau dengung panjang tak apa. Cuma mat asli jangan wa kafa billah, tak sedap. Silakan. Okey, sekejap. Ada beberapa tempat nak kena dengung kat situ. Yang pertama, anastum minhum. Yang kedua, rushdan fadfa'u. Okey, cara nak sebut tanwin bertemu ataupun nun mati bertemu fa, kena ingat gigi arnab letak atas bibir bawah. Rushdan fadfa'u. Letak gigi ke atas bibir. Rushdan fadfa'u. Baik, tolong baca ramai-ramai daripada atas. Wabtalul yatama sampai habis. Kemudian kita tadabbur. 1, 2, 3. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Sambung. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Saya baca seorang-seorang, kemudian kita tadabbur insya-Allah. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Baik, ayat yang ke-6 ini dalam surah An-Nisa. Allah Azza wa Jalla nak memberi tunjuk ajar kepada orang-orang yang menjaga anak-anak yatim. Yang dipertanggungjawabkan untuk membesarkan anak-anak yatim. Jadi, di saat anak-anak yatim ini tumbuh menjadi remaja ataupun orang dewasa, makanya harta-harta itu layak untuk diterima oleh mereka. Harta-harta mereka yang ditinggalkan oleh mak dan ayah mereka saat mereka masih kecil. Kita menjadi wakil penjaganya. Cukup umur dia, kita nak kena pulangkan semula harta tersebut. Maka Allah Ta'ala kata, Allah ajar, sebelum kalian berikan harta tersebut kepada mereka, lakukanlah ujian. Wabtalu. Sebab itu dipanggil bala. Balak. Setiap orang yang terkena musibah dikata balak kan. Oh, balak bencana menimpa hulu langat, banjir besar. Dia panggil balak. So, balak tu adalah ujian, cobaan. Boleh nampak tak? So, Allah Ta'ala kata, wabtalul yatama, lakukanlah ujian ke atas anak-anak yatim ini. Sebelum nak bagi tu, kena bagi ujian. Hatta idza balagun nikah. Kecuali sampai kepada usia dia mampu untuk bernikah. Maksudnya dia dah pandai, dia nak bernikah. Maka otak dia dah boleh berfikiran jauh dan dia boleh kira 2 campur 2, 4. Dia tahu perbezaan mana betul, mana salah. Maka bagi harta tersebut kepada anak-anak yatim yang sampai kepada usia dia boleh bernikah. Fa in anastum minhum rushda. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas. Rushda ni maksudnya berpetunjuk. Kalau kita tengok mereka ni dah boleh beza mana betul mana salah, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka pulang balik duit-duit mereka tu kepada mereka. Hasil peninggalan mak ayah mereka tu bagi semua dekat mereka. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru. Jangan pula kamu memakan harta anak yatim melebihi batas sepatutnya, dan jangan pula kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Jadi
Kadang-kadang kita takut nak jaga, nak makan harta anak yatim ni. Allah bagi kita makan. Di balik kita jaga dia tu, kita boleh ambil upah. Cuma Allah kata jangan makan secara israf, melampaui batas. Sebab tu ada orang nama Ashraf. Ada orang kadang-kadang dia tak bagi nama Ashraf, dia bagi nama Asraf. So takut jadi maksud dia minal musrifin, orang-orang yang melampau. Sebenarnya kita nak panggil Ashraf, maksud dia mulia. Sebab tu huruf bahasa Arab ni, perkataan Arab bertukar sikit je, shin dengan sin. Maksud dia lari ke tak lari? Lari. Kalau Ashraf, mulia. Kalau Asraf, melampau. Sebab tu Allah kata, aku benci kepada wallahu la yuhibbul musrifin. Allah benci kepada orang-orang yang melampau. Nampak tak? Allah kata apa dalam Al-Quran? Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu. Allah kata, duhai anak-anak Adam, kalau kau nak pergi masjid, pakailah perhiasan yang terbaik. Makanlah, minumlah, jangan melampau. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah benci kepada orang yang melampau. Buat apa-apa melampau. Buat apa-apa melampau. Allah benci. Jadi dekat sini, Allah kata, jangan makan harta anak yatim tu secara melampau-lampau. Berdai semua. Tak boleh. Wa man kana ghaniyan falyastafif, maka barang siapa di antara pemelihara itu dia mampu, maka hendaklah dia menahan diri daripada memakan harta anak yatim. Kita ada duit, kita dipertanggungjawabkan untuk bela anak yatim. Maka kalau kita ni memang duit gaji bulanan ada bonus, ada income yang tambahan dan semisalnya, tak usahlah pakai harta depa tu. Kan? Maksudnya Allah kata, muliakan anak yatim dengan hartamu. Tapi kalau nak pakai juga boleh. Jangan melampau. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau si pemelihara, si penjaga itu memang dia fakir. Fakir ni maksud dia apa? Tak berkemampuan. Dalam waktu yang sama dia tak minta-minta. Dia boleh makan harta anak yatim. Cuma bil ma'ruf, dengan jalan paling baik. Kena buat catu-catu lah, kena buat kira-kira. Jangan melampau-lampau, hari-hari nak makan hak mewah-mewah, mahal-mahal, tak jadilah. Kan? Kadang-kadang gitu. Hak penjaga tu makan kau-kau, anak yatim tu makan teruk. Berlaku tak benda ni? Berlaku. Hak tukang jaga ni makan mewah, buat majlis itu ini, jemput orang itu orang ni, anak-anak yatim makan nasi telur kicap ke, nasi telur ikan masin je ke? Tak jadi. Bil ma'ruf. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Apabila kau menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Supaya kita tak apa kita panggil, tak dikecam, tak dituduh makan harta anak yatim dan semisalnya. Bawa saksi-saksi, pulang balik duit mereka. Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah sebagai pengawas. Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala hitung apa yang kita duk buat. So itu di antara ayat yang ke-6 isi kandungan yang dapat kita belajar. Makna katanya hari ni kalau kita tak dijemput menjadi pemelihara, penjaga anak-anak yatim, tapi sekurang-kurangnya jadilah orang yang senantiasa menyayangi anak-anak yatim. Makna kata kalau kita tahu tempat-tempat yang menjaga anak yatim ni, cuba-cubalah pergi ziarah ke, hantar bantuan ke, tanya khabar anak-anak ini ke. Semoga kita tergolong di kalangan orang yang tidak melupakan anak-anak yatim. Kerana di sisi Nabi, si penjaga anak yatim ni, Nabi kata, aku dengan penjaga anak yatim dalam syurga kahatain. Nabi kata, aku dengan penjaga anak yatim ni macam jari telunjuk dengan jari tengah. As-sababati wal wusta, Nabi kata kan. Jadi sebab itu, kalau kita tak mampu nak jaga, pergilah. Bagi bantuan ke, hulur sedekah ke, hantar makanan ke. Semoga Allah Ta'ala ridha dengan rezeki kita dan Allah Ta'ala limpahkan lagi kurniaan ke atas diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi insyaAllah surah An-Nisa ni di awal-awalnya dia memang bercerita tentang faraid. Jadi saya hanya akan baca sahaja. Nak syarah, kena panggil ustaz-ustaz yang mahir untuk syarah tentang faraid. Taib. Jadi apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan. Moga-moga kita dapatlah kebaikan di atas pembacaan ulangan berkenaan dengan Iqra kita. Ingat dekat mana huruf-huruf tu keluar, macam mana sifat-sifat dia. Dan kelas kita ni bukan kelas tafsir kan. So kita lebih kepada tahsin. Jadi kita nak baiki bacaan. Sebenarnya bonusnya hanya pada inilah, tadabbur ni lah. Semoga kita menjadi orang yang lunak hatinya saat membaca firman Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abu Talha nak cakap sesuatu ke? Okey.